yang mempertikaikan adakah Yawadwipa ni di Jawa. Maka ada pandangan yang ketiga mengatakan kemungkinan Yawadwipa itu ialah kombinasi di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Kemudian ada pandangan lain yang disebut oleh Datuk Roland Bradel mengatakan bahawa ada lebih kuat kalau kita mengatakan Yawadwipa ini terletak di Borneo. Di Borneo dengan kedudukan Gunung Sisira yang digambarkan kemungkinan Gunung Kinabalu dan juga gambaran emas yang di Lombong ataupun penghasilan emas yang berlaku di sana. Kemudian tidak kurang juga beberapa pendapat yang mengatakan bahawa sebenarnya Yawadwipa itulah kombinasi di antara Pulau Jawa dan juga Semenanjung. Dan beberapa pengkaji seperti J.L. Muns dan juga Profesor Majumdar telah secara khusus dengan pandangan-pandangan berdasarkan rekod-rekod dan juga prasasti mengatakan bahawa besar kemungkinan Yawadwipa itu terletak di Semenanjung. Ini beberapa pandangan yang telah pun dianalisis oleh Ustaz Abdullah Nakula bahawa sebenarnya pandangan yang paling kuat itu ialah di Semenanjung berdasarkan kisah-kisah yang berlaku, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Cuma kita tersepit kerana perkataan Java pada perkataan Yawadwipa itu adalah satu perkataan yang lebih dekat dengan Pulau Jawa. Maka di sinilah yang menjadi titik perbahasan dan juga perbalahan ataupun khilafiahnya dalam kita menentukan di manakah kedudukan sebenar Yawadwipa. Maka dalam perbincangan pada malam ini, selepas kita melihat hujah-hujah yang diberikan oleh para sarjana, kita dapat melihat dan mengenal pasti beberapa elemen yang penting dalam kita mencerapkan kedudukan Yawadwipa. Secara ringkas saya boleh gambarkan daripada perbincangan yang dikemukakan oleh Ustaz Abdullah Nakula ialah yang pertama elemen emas. Emas ialah satu ciri yang penting dalam kita mengenal pasti kedudukan Yawadwipa. Dalam hal ini beberapa riwayat yang menyebutkan berkenaan dengan hal ini antaranya ialah Ramayana. Dalam kenyataan yang disebut yang telah kita bincang sebelum ini menggambarkan bahawa Yawadwipa itulah sebuah kota yang mempunyai banyak lombong emas dan juga tukang-tukang emas yang terletak di berhampiran dengan gunung Sisira. Dan juga Vayu Purana, sebuah manuskrip India juga yang menggambarkan bahawa Yawadwipa ataupun Yamadwipa itu ialah kawasan yang penuh dengan lombong-lombong emas. Dan juga ada satu bukit di sana yang bernama Dyutiman yang menjadi sumber kepada emas dan juga sungai. Gambaran emas ni sebenarnya banyak tercatat bila disebut juga oleh Surya Siddhanta menggambarkan bahawa di kawasan Nusantara itu ada satu tempat yang disebut sebagai Yawakoti ataupun titik Yawa. Yawakoti itu makna sebuah kota, sebuah bandar yang bernama Yawa. Dan dia menggambarkan bahawa di kota itu rajanya membinakan istana yang berpagarkan emas dan mempunyai gerbang-gerbang emas. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat termasuk apa yang disebut oleh Prasasti Canggal yang menggambarkan bahawa Yawadwipa itu adalah kota yang punya banyak lombok emas. Jadi emas ni menjadi ciri yang penting dalam perbincangan berkenaan dengan Yawadwipa. Persoalan pada kita sekarang, di kawasan Nusantara ini ataupun Asia Tenggara ini, di manakah sebenarnya tempat yang terletaknya lombong emas yang sangat banyak itu, sehingga digambarkan lombong-lombong sehingga
Ada juga catatan yang menyebutkan bahawa kapal-kapal yang berlayar di jeram-jeram di sungai itu ditarik menggunakan rantai emas. Kota-kotanya dibina daripada emas, bertatah emas. Ini menunjukkan emas tu bukan perkara yang biasa-biasa. Jadi hal ini menunjukkan bahawa ada satu tempat yang menjadi pengeluar emas yang besar, kerana punya lombong-lombong. Jadi kalau kita perhatikan di Nusantara ini, adakah Pulau Jawa itu pusat pengeluaran emas? Sebenarnya tidak pernah tercatat dalam sejarah bahawa emas dikeluarkan oleh Pulau Jawa. Yang ada tercatat ialah di bahagian utara Sumatera, ada juga di sebahagian daripada bahagian barat Borneo, tetapi yang paling masyhur itu ialah Semenanjung. Sehingga disebutkan di dalam sebutan Ptolemy, catatan India dan seumpamanya, mereka menggelarkan Semenanjung Tanah Melayu ini sebagai Semenanjung Emas. Semenanjung Emas. Jadi Semenanjung Emas itu kerana menggambarkan bahawa di sinilah tempat pengeluar emas yang utama. Maka kalau kita lihat daripada ciri-ciri yang digambarkan oleh catatan-catatan yang pelbagai itu, berdasarkan sumber-sumber pada abad yang pertama sehingga abad yang keempat Masihi, ataupun mungkin sehingga abad ke-8 dan juga ke-10 Masihi, mereka menggambarkan sama ada mereka itu pencatat-pencatat daripada India, daripada Arab, daripada Cina, daripada Yunani. Bahkan dalam catatan Arab dan pada abad yang terkemudian, itu abad yang ke-10 sehingga abad ke-13, ke-14, mereka menggambarkan bahawa Yawadwipa itu ialah sebuah kota emas. Jadi di sinilah poin yang penting yang dikemukakan oleh Ustaz Abdullah Nakula, bahawa dalam kita mencerap Yawadwipa itu, ciri emas itu sangat penting. Mestilah kota itu ialah kota pengeluar emas, bukannya kota yang biasa-biasa. Tapi kita belum pasti di mana kedudukannya. Yang kedua, selepas kita kenal pasti bahawa elemen yang terpenting pada Yawadwipa itu emas ataupun pengeluar emas. Yang kedua, kalau kita lihat kepada catatan-catatan pelayar-pelayar daripada China khususnya, yang berlayar daripada China ke Champa, kemudian ke Semenanjung, mengunjungi Palembang, sebahagiannya ke Jawa, sebahagiannya ke Kedah, kemudian ke India, mereka menggambarkan pada kedudukan geografi dan juga astronomi. Jadi faktor geografi dan astronomi dalam gambaran-gambaran yang dibuat oleh pelayar-pelayar pada masa itu boleh menjadi satu kayu ukur ataupun satu alat untuk kita kenal pasti di mana kedudukan sebenar. Contohnya di sini, kalau kita boleh gambarkan, misalnya dalam catatan Xin Sangshu berkenaan dengan astronomi ataupun kedudukan Yawadwipa itu, dia menggambarkan bahawa Shepo, itu Yawadwipa dalam sebutan Cina, Shepo itu satu kota yang terletak pada garis 6 darjah dan juga 6 darjah 3 inci. 6 darjah dan 6 darjah 3 inci, yang kalau kita ukur sekarang ini, kedudukan 6 darjah itu daripada Khatulistiwa, ia adalah satu kawasan yang terletak pada bahagian utara Semenanjung Tanah Melayu dan juga bahagian utara Sumatera. Mana kawasan itu kemungkinan terletak daripada kawasan utara pantai timur Semenanjung memanjang sehingga ke utara Sumatera sekarang. Itulah kawasan yang terletak di antara 6 darjah hingga 6 darjah 3 inci pada ukuran astronomi. Kemudian kalau kita lihat juga dalam kedudukan geografi ini, kita boleh perhatikan misalnya dalam beberapa catatan dari sejarah Vietnam, mereka mencatatkan Shipo dalam
sejarah orang Vietnam. Vietnam tu dia ada kawasan dulu terletak di sebelah utara. Kita panggil Hanoi sekarang. Vietnam Utara satu masa dulu itu kawasan Vietnam yang dikuasai oleh etnik yang berbangsa Cina. Adapun Vietnam di selatan itu adalah kawasan yang dikuasai oleh etnik Melayu. Jadi orang-orang Cina di Vietnam zaman dulu mereka mencatatkan bahawa telah berlaku peperangan, siri-siri peperangan, dan mereka menggambarkan begini. Bagi kawasan di tanah besar daripada Semenanjung itu dinamakan Shipo. Adapun kawasan kepulauan dipanggil Kowloon. Kowloon tu digambarkan pulau-pulau yang ada sekitarnya. Artinya dalam catatan di sekitar abad yang ke-8 bila disebut Shipo, Jawa itu ialah merujuk kepada kawasan tanah besar, bukan kepada kawasan kepulauan. Ataupun pulau-pulau yang ada sekitar Nusantara ini yang jumlahnya beribu-ribu itu disebut Kowloon. Jadi Kowloon tu ialah pulau-pulau. Jadi perbincangan kita sebenarnya apa yang kita perkatakan ialah Shipo dalam sebutan Cina ataupun Yawadwipa dalam sebutan Sanskrit, ataupun mungkin juga Zabash dalam sebutan Arab. Jadi tempat ini sekarang sebenarnya di Jawa atau di Tanah Besar. Kerana pada abad yang ke-8 itu berdasarkan catatan-catatan di Vietnam menunjukkan bahawa bila disebut Shipo, dia adalah di kawasan Tanah Besar. Masih tidak lari daripada kiraan berdasarkan astronomi. Kemudian ada beberapa prasasti, antaranya ialah prasasti Ponagar yang mencatatkan bahawa pada tahun 1774 juga masih lagi dalam abad yang ke-8 telah berlaku serangan yang dibuat oleh tentera-tentera daripada sebuah kota lain yang menyerang Champa. Menyerang Champa pada tahun 1774 dan mereka menyebutkan dalam satu prasasti lain yang bernama Yang Tikuh, Ponagar ni dia menceritakan berlaku serangan pada tahun 1774. Tentera-tentera daripada satu negeri lain telah datang menyerang Champa. Adapun Yang Tikuh, sebuah prasasti yang lain menggambarkan begini. Java Vala Samgais disebutkan. Dengan kita terjemahkan sebagai satu kumpulan tentera yang telah datang menyerang dari Jawa menerusi laut. Jadi persoalan ni dibahaskan ketika catatan peristiwa yang berlaku pada tahun 787, ada tentera daripada Jawa disebut secara spesifik telah datang menyerang Champa. Jadi persoalan yang timbul di sini, adakah Jawa itu ialah Pulau Jawa? Tentera-tentera Pulau Jawa telah datang menyerang dalam satu jarak yang sangat jauh, menyerang, ataupun Jawa dalam pengertian yang kita sebutkan tadi, bahawa kawasan di utara Semenanjung itu ialah tempat yang dikenali sebagai Jawa dalam sebutan pada masa itu. Kemudian di dalam hal ini juga, kalau kita perhatikan catatan Arab seperti Akhbar As-Sin wal Hind, iaitu sebuah catatan berkenaan dengan kerajaan-kerajaan yang wujud di kawasan India dan juga China. Jadi kita ni alam Melayu termasuk dalam kawasan inilah, Sin wal Hind. Dan mereka menyebutkan Jawa atau Jawa Dwipa ini sebagai Zabaj dalam sebutan Arab, Zabaj. Jadi kata mereka dari segi kedudukan geografi, Zabaj ialah sebuah kota yang menghadap secara langsung kepada negeri China. Jadi ciri ini juga merupakan ciri yang penting untuk kita lihat, kerana kawasan yang menghadap secara langsung ke negeri China ialah kawasan pantai timur Semenanjung, bukannya kawasan Pulau Jawa. Kerana Pulau Jawa tu dia menghadap ke arah Pulau Borneo. Ataupun kalau ke utara, kalau tidak kena ke Borneo pun, dia menghadap ke arah Champa, bukan menghadap ke arah China. Jadi hal ini
Bila disebutkan kawasannya menghadap secara langsung ke arah China, maka arah itu menjadi kayu ukur bahawa sebenarnya tempat itu dia tempat yang menghadap ke China. Maka yang lebih sesuai untuk kita katakan tempat yang menghadap ke China itu ialah kawasan yang terletak di pantai timur Semenanjung ataupun dia mungkin terletak di kawasan pantai utara Pulau Borneo. Kerana utara Borneo itu menghadap terus ke China sebagaimana pantai timur Semenanjung menghadap ke arah negeri China. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga atau elemen yang ketiga yang kita boleh lihat dalam mengenal pasti kedudukan Yawadwipa ini ialah dari segi jarak pelayaran. Saya dah sebut dalam perbincangan lepas secara sepintas lalu bahawa jarak pelayaran itu merupakan satu daripada kayu ukur yang sangat penting. Kerana kapal-kapal yang berlayar pada zaman dahulu mereka menggunakan angin. Jadi kalau angin tu keadaan dia baik, tidak ada gelombang dan anginnya bertiup kencang, dia ada jarak, dia ada masa dia pelayaran dari satu tempat ke tempat. Kalau ada gangguan-gangguan, maksimum dia berapa lama. Itulah selalu digambarkan catatan-catatan Cina dalam menyebut tentang jarak-jarak pelayaran itu. Sebagai contoh, selalunya orang-orang Cina mencatatkan, termasuk pelayaran yang disebut oleh Ai Ching, seorang mubalik ataupun ahli agama Buddha dahulu yang berlayar daripada Canton ataupun Guangzhou sekarang ni ataupun Hong Kong lah kan, ke Sriwijaya pada abad yang ke-7. Dia mencatatkan bahawa pelayaran daripada Canton menuju ke Sriwijaya ialah mengambil masa selama 20 hari. Kurang daripada 20 hari. Canton ke satu tempat bernama Sriwijaya itu kurang daripada 20 hari. Maka sebab itulah ahli-ahli sejarah mempersoalkan adakah Sriwijaya itu terletak di Palembang ataupun satu tempat lain di Semenanjung. Kerana berdasarkan catatan Cina selalunya pelayaran daripada Canton menuju ke pantai timur Semenanjung mengambil masa 20 hari. Kemudian kalau pelayaran daripada Canton menuju ke Palembang, maka mengambil masa 30 hari ke 40 hari. Jadi kalau 20 hari itu di mana? Pasal itu ialah jarak yang paling lama. Yang kedua, bila disebutkan juga tentang jarak pelayaran ini, bahawa pelayaran daripada Champa. Champa ni sebuah kota yang besar pada zaman dahulu yang terletak di kawasan Vietnam dan juga Kemboja hari ini. Itu kawasan orang Melayu. Pelayaran daripada Champa ke Zabach. Disebut oleh Arab Zabach mengambil masa 10 hari. 10 hingga 20 hari. Dengan maksud kalau angin dia kencang tapi laut tidak bergelombang, pelayaran tu lancar, paling cepat 10 hari. Dengan sekiranya berhalangan, paling lama 20 hari. Jadi itu gambaran 10 hingga 20 hari. Jadi kalau 10 hari itu daripada Champa atau daripada Saigon ataupun Ho Chi Minh sekarang ke pantai timur Semenanjung itu mengambil masa 10 hari. Kalau daripada Hong Kong ataupun Canton ke pantai timur mengambil masa 20 hari. Jadi adakah ukuran ini telah memberi maksud bahawa Yawadwipa yang digambarkan itu sebenarnya bukan terletak di Pulau Jawa. Ada catatan-catatan yang menyebut bahawa kalau pelayaran yang berlayar daripada China menuju ke Pulau Jawa sekarang biasanya mengambil masa 2 bulan. Ataupun sebulan untuk sampai ke Palembang atau Sriwijaya Palembang. Mengambil masa sebulan. Kalau ke Jawa, 2 bulan. Sedangkan dalam catatan Cina menyebut hanya 10 hari. Yawadwipa itu 10 hari daripada Khmer dan 20 hari daripada Hong Kong. Maka kerana itu, pengkaji-pengkaji yang meneliti data-data ini mengatakan
besar kemungkinan Yawadwipa itu ialah terletak di pantai timur semenanjung Tanah Melayu, bukannya di Pulau Jawa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita boleh juga melihat dari sudut politik. Dari sudut politik, sebenarnya ada catatan yang agak menarik. Misalnya catatan pada abad yang kelima, ketika mereka menyebutkan tentang Holing, sudah disebut dalam perbincangan lepas, Holing, mereka menyebutkan dari segi politik, sebenarnya Shipo ataupun Yawadwipa ini ialah sebuah kota yang terletak di satu tempat bernama Holotan. Jadi Holotan tu banyak ahli-ahli pengkaji mengatakanlah Kelantan. Itu catatan pada abad yang kelima menyebut Shipo terletak di Holotan. Walaupun kata Holotan tu kita tak tahu kat mana, tapi sebutan yang paling dekat pada Holotan itu ialah Kelantan. Kemudian dalam akhbar As-Sin wal Hind juga menyebutkan bahawa Sri Buza ataupun Sriwijaya ialah sebuah kota yang terletak dalam jajahan Sabaj. Di sini satu hal yang sangat penting, kerana kita memahami sebenarnya Sriwijaya ialah sebuah empire yang besar. Tiba-tiba catatan Arab pada abad yang ke-9 dan ke-10 menggambarkan bahawa sebenarnya Sriwijaya itu bukan sebuah empire, tapi dia sebuah kota pelabuhan dan terletak di dalam kekuasaan Zabaj. Zabaj itu empire-nya. Sedangkan kata Zabaj itu ialah terjemahan kepada ataupun sebutan Arab kepada Yawadwipa, bukan sebutan Arab kepada Sriwijaya. Kerana Sriwijaya itu disebut Sri Buza dalam bahasa Arab. Sriwijaya disebut Sri Buza. Zabaj itu rujukannya kepada Yawadwipa. Dan catatan Arab itu menyebut Sri Buza terletak di dalam jajahan Zabaj. Jadi artinya Zabaj dan Sri Buza dua hal yang berlainan, dan kita harus faham bahawa di dalam catatan ini menggambarkan bahawa Sriwijaya berada di bawah jajahan tanduk Zabaj. Artinya Zabaj itu satu tempat yang lain. Kemudian disebut juga dalam catatan bahawa Maharaja Zabaj yang menguasai satu wilayah yang besar ini ialah satu maharaja yang kaya dengan emas. Dia berbalik pada poin yang pertama tadi. Zabaj itu sebuah negeri yang banyak dengan emas, ataupun Yawadwipa itu banyak emas, di mana letaknya tempat pengeluar emas yang penting itu. Kemudian bila disebutkan bahawa Maharaja Zabaj ialah seorang maharaja yang punya banyak emas, kaya dengan emas, maka apakah Zabaj itu ataupun Maharaja Zabaj itu terletak di Pulau Jawa? Sedangkan Jawa bukan pulau pengeluar emas. Mereka bukan pengeluar emas. Mereka tidak ada emas yang banyak. Maka kali itu berlaku perselisihan. Semacam mustahil kalau kita gambarkan Zabaj itu Jawa. Kemudian disebut juga dalam catatan Arab bahawa sebenarnya dalam catatan Muruj Az-Zahab. Muruj Az-Zahab mencatatkan bahawa Zabaj ini ialah sebuah empire yang menguasai pulau-pulau. Sehingga difahami bahawa Zabaj itu sebuah kerajaan yang terletak di kawasan bukan pulau. Dan mereka menguasai pulau-pulau di sekitarnya. Maka kerana itulah banyak pandangan yang menyebut bahawa besar kemungkinan Zabaj itu adalah terletak di Semenanjung. Maka daripada perbincangan ini, secara ringkas dapat kita buat rumusan tentang kedudukan ini, iaitu kalau kita perhatikan pada poin-poin yang disebut tadi, pertama, Zabaj ataupun Yawadwipa dalam sebutan Sanskrit ataupun Shepo dalam sebutan Cina adalah lebih kuat kedudukannya yang terletak di pantai timur Semenanjung berbanding dengan pandangan yang mengatakan ia terletak di Pulau Jawa. Yang kedua, kisah yang masyhur dalam sejarah
ialah seorang raja bernama Sanjaya. Sanjaya ni namanya disebut dalam prasasti Canggal. Canggal tu satu prasasti yang ditemui di Pulau Jawa. Sebab itu kadang-kadang kita rasa hujah mengatakan Yawadwipa itu terletak di Jawa tu kuat kerana prasasti itu terletak di Jawa. Tapi sebenarnya apa yang digambarkan Sanjaya itu ialah seorang raja yang menyerang. Yang menyerang itu yang disebut di dalam prasasti Canggal. Bukan dia menyerang daripada Pulau Jawa ke tempat lain, tetapi yang digambarkan ialah dia menyerang Pulau Jawa. Artinya Sanjaya itu tidak berasal dari Pulau Jawa. Apa yang digambarkan, pertama Sanjaya itu awalnya dia menyerang Tongking ataupun China sekarang. Kemudian selepas menyerang China, dia menyerang pula kawasan kepulauan. Sebagaimana yang tercatat pada prasasti Canggal. Ahli-ahli sejarah mengatakan bahawa gambaran yang terdapat pada prasasti Canggal itu yang ditemui di Pulau Jawa, bahawa Sanjaya ini adalah seorang raja yang berasal dari tempat lain, mungkin di sebelah utara. Kemudian mereka datang menyerang Pulau Jawa dan menjadikan Jawa itu sebagai pusat kerajaan yang baru. Sehingga tumbuh kerajaan-kerajaan baru di Jawa. Dan menjangkakan bahawa sebenarnya Sanjaya itu ialah seorang raja yang berasal daripada Semenanjung. Kerana gambaran yang lebih awal disebutkan bahawa Sanjaya sebelum menyerang Pulau Jawa, dia telah menyerang negeri China di sebelah utara ataupun disebut sebagai Tongking. Tongking itu ialah sebuah negeri di sebelah utara, kita sebut China hari lah. Gambar itu. Jadi artinya dia duduk antara China dan Pulau Jawa di tengah-tengah itu. Maka itu digambarkan sebagai Semenanjung. Kemudian dicatatkan juga dalam satu prasasti yang dikenali sebagai Sedok Kak Tom. Sedok Kak Tom ni satu prasasti yang ditemui di kawasan Indochina, menggambarkan bahawa pada satu masa ketika prasasti itu ditulis, sekitar abad yang ke-8 ke-9, Yawadwipa telah merdeka daripada Khmer. Khmer tu sebahagian daripada Kemboja hari ini. Kan? Khmer satu kerajaan dulu, Khmer. Yawadwipa telah merdeka daripada Khmer. Jadi apa maksudnya? Artinya kawasan yang disebut sebagai Yawadwipa tadi sebenarnya merupakan taklukan Khmer. Ketika Khmer itu menjadi sebuah empayar yang besar, kemudian prasasti ini telah mencatatkan bahawa Yawadwipa telah berjaya memerdekakan diri dia. Persoalan depan kita ialah, adakah Yawadwipa yang disebut dalam prasasti Sedok Kak Tom ini ialah satu kota yang terletak di Pulau Jawa atau di kawasan Semenanjung? Yang digambarkan di pantai timur Semenanjung itu. Kan? Jadi sebab itu setengah pengkaji merumuskan bahawa tempat yang paling sesuai untuk Yawadwipa itu di pantai timur Semenanjung. Dan juga beberapa catatan berkait dengan kedatangan beberapa duta campa misalnya. Duta campa datang melawat Yawadwipa. Ini tercatat dalam prasasti Nambiu yang bertarikh 911 masih. Ada beberapa silawatan duta daripada campa ke Yawadwipa. Jadi dalam konteks ini, selepas kita melihat andaian yang dibuat oleh ahli sejarah terletak di pantai timur, bila kita hubungkan dengan serangan-serangan yang berlaku, kemerdekaan yang berlaku daripada kuasa politik yang berada di Indochina, dan juga hubungan diplomatik yang berlaku di antara Yawadwipa dengan kuasa politik yang berada di Indochina, sama ada Khmer, sama ada Campa, ahli-ahli sejarah menjangkakan bahawa yang lebih munasabah ialah Yawadwipa itu terletak pada satu kawasan di bahagian timur, pantai timur Semenanjung Tanah Melayu. Baik. Berdasarkan fakta-fakta yang kita sebutkan ini, sebenarnya ada ahli sejarah merumuskan begini. Dia ada satu zaman bahawa Yawadwipa itu pada peringkat awal
antara abad yang pertama sehingga abad yang ke-8, mungkin sampai abad ke-9, Yawadwipa itu sebenarnya sebuah kota, pentadbirannya terletak di pantai timur Semenanjung. Kemudian kerana serangan-serangan yang sering berlaku daripada sebelah utara, sama ada Khmer, sama ada Champa yang menyerang, pada abad yang ke-8 hingga abad yang ke-10, didapati bahawa ada usaha untuk memindahkan pusat pentadbiran kerajaan Yawadwipa ini ke satu kota yang lain yang terletak di pantai barat Semenanjung untuk menghalang serangan-serangan yang berlaku, lalu dipindah ke pantai barat. Dan mereka menjangkakan bahawa kota Yawadwipa yang terletak di pantai barat sebenarnya itu kota yang sering disebut sebagai Gangga Negara yang terletak di Perak hari ini, mungkin di kawasan Beruas Gangga Negara, yang berlaku sekitar abad yang ke-9 hingga abad ke-10 atau ke-11 Masihi. Kemudian kita juga sebenarnya boleh lihat bahawa selepas daripada serangan Sanjaya dan juga beberapa proses politik yang lain, selepas abad yang ke-10 itulah barulah Yawadwipa itu dirujuk kepada Pulau Jawa secara khusus. Dan Pulau Jawa itu kekal bernama Jawa sampai sekarang. Jadi di sini, kalau mengikut teori yang dikemukakan oleh Ustaz Abdul Nakula berdasarkan pandangan sarjana-sarjana itu, dia mengatakan bahawa pada 8 atau 9 abad yang pertama daripada Masihi, Yawadwipa itu terletak di pantai timur Semenanjung. Kemudian dipindahkan daripada pantai timur ke pantai barat, yang disebut sebagai Gangga Negara, untuk beberapa abad. Kemudian daripada itu barulah dipindahkan ke kawasan kepulauan di Pulau Jawa. Maka dalam tempoh yang terakhir itu, Yawadwipa itu ialah Pulau Jawa berdasarkan proses-proses politik tadi. Kemudian satu data juga yang kita tidak boleh abaikan dalam hal ini apabila kita melihat rekod-rekod termasuk prasasti yang ada di negeri Sri Lanka ataupun Ceylon dan juga di India Selatan. Kerana prasasti-prasasti di sana itu mencatatkan, termasuk data-data sejarah di Sri Lanka. Sampai hari ini pun Sri Lanka masih mengakui pada abad yang ke-13 mereka telah diserang oleh kerajaan yang bernama Javaka. Javaka yang terletak di utara Semenanjung. Jadi ahli-ahli sejarah mengandaikan bahawa Javaka yang disebutkan itu ialah sebuah kerajaan yang hari ini terletak di Nakhon Si Thammarat di Thailand, ataupun zaman dahulu disebut sebagai Legor, ataupun sebelum Legor itu Sri Dharmaraja. Legor dalam sebutan Melayu, Legor dalam sebutan Sanskrit Sri Dharmaraja. Kemudian di sebutan Siam disebut Nakhon Si Thammarat. Menggambarkan bahawa seorang raja yang besar daripada kawasan Nakhon Si Thammarat itu telah menyerang bukan saja pulau-pulau yang berdekatan, tetapi sehingga ke Pulau Ceylon ataupun Serindip dalam sebutan lama, atau hari kita kenal Sri Lanka, dan juga beberapa kawasan di selatan India, dan menguasai kawasan tersebut, dan anak-anak keturunan mereka menjadi raja di kawasan tersebut. Itu memang tercatat dan diakui oleh sejarah Sri Lanka. Dan begitu juga sejarah di negeri-negeri tertentu di selatan India, termasuk ada catatan dalam prasasti yang terdapat di sana. Jadi dalam hal ini
Apa yang kita nak hujahkan di sini ialah gambaran yang disebut oleh sejarah catatan di Sri Lanka juga di India menggambarkan ketika itu mereka diserang oleh satu kerajaan yang berada di utara semenanjung, menyerang mereka dan menguasai negeri mereka. Negeri itu dikenal sebagai Javaka. Jadi poin yang diangkat oleh Ustaz Nakula ini ialah adakah perkataan Java dan Javaka itu sebenarnya merupakan sebutan yang merujuk kepada semenanjung, bukannya kepada Pulau Jawa. Serujuk pada semenanjung. Jadi dalam hal ini sebenarnya sebagaimana catatan yang terdapat pada sejarah Ceylon dan juga India, cuma beza dulu disebut Yawadwipa, Java, asalnya Java, kemudian Javaka disebut. Sebenarnya dalam sebutan-sebutan biasa, sehingga hari ini pun sebenarnya orang-orang yang tinggal di antara Pulau Sumatera, sebenarnya tanah Melayu, sehingga seluruh pulau-pulau Melayu ini, kalau dalam sebutan Arab, mereka merujuk sebagai orang Jawa. Jawa ataupun Jawi. Itu merujuk kepada orang Melayu secara umum. Bukannya khusus untuk orang Jawa, Pulau Jawa. Tapi semua kawasan ini. Maka untuk kita merumuskan perkataan Yawadwipa itu ya Jawa, itu tak betul. Kerana dalam sebutan lama itu, Yawadwipa itu ialah merujuk pada seluruh kawasan alam Melayu termasuk semenanjung. Bahkan sampai hari ini pun kalau kita pergi ke Kemboja, orang-orang Melayu Champa masih menyebut kita yang terletak di kawasan semenanjung ini, termasuk daripada Patani sampai ke kawasan-kawasan orang Melayu di semenanjung ini, menggelarkan kita sebagai orang Jawa. Disebut Jawa. Bahkan ada satu etnik orang Champa yang tinggal di pinggiran pantai di Kemboja hari ini, mereka masih sebut sebagai Javaka. Javaka itu maknanya Javaka yang saya sebutkan tadi. Orang Javaka. Jadi istilah Jawa itu sendiri, adakah sebenarnya dirujuk kepada etnik Jawa yang tinggal di Pulau Jawa sahaja, ataupun merujuk kepada semua orang Melayu? Maka inilah persoalan-persoalan yang harus kita teliti dan kita fahami untuk kita sedar bahawa sebenarnya perkataan Jawa itu boleh dirujuk kepada semua orang Melayu. Maka bila Ustaz Nakula itu menggambarkan bahawa dahulu Javaka ataupun Yawadwipa itu terletak di semenanjung, di pantai timur semenanjung, kemudian beralih ke pantai barat semenanjung, ke Gangga Negara, kemudian beralih ke Pulau Jawa. Maka Pulau Jawa itulah yang disebut sebagai Jawa pada hari ini. Adapun tempat-tempat lain tak dikenal sebagai Jawa. Kita kena faham bahawa sebenarnya dalam sejarah negara kita, sebenarnya perkataan Melayu itu tidak pernah digunakan secara khusus untuk merujuk kepada bangsa yang kita panggil Melayu hari ini. Perkataan Melayu itu hanya dirujuk kepada negara-negara negara kita ini, tanah Melayu ini, pada abad yang ke-14 ataupun 15. Apabila raja daripada negeri Melayu, iaitu Parameswara dan keturunannya daripada keturunan Sri Tribuana daripada Jambi ataupun kawasan Melayu, dia datang ke Pulau Bintan, kemudian di Singapura, kemudian menguasai Melaka. Daripada Singapura menguasai Melaka. Dan Melaka menjadi sebuah kerajaan besar. Seluruh semenanjung ini jatuh ke tangan Melaka. Dan sejak itulah kawasan ini dipanggil kawasan Melayu. Kenapa? Kerana dikuasai oleh Raja Melayu. Kemudian proses-proses politik yang berlaku selepas itu, barulah semenanjung ini dikenali sebagai orang Melayu, dan kita mengasimilasikan banyak urusan dengan istilah Melayu. Sedangkan sebelum daripada itu, berdasarkan sebutan-sebutan lama, catatan Arab, catatan orang
campa yang lama berhubung dengan kita, mereka menyebutkan kita Jawa, bukannya Melayu. Oleh kerana sudah berlaku proses-proses asimilasi, perubahan-perubahan yang berlaku, perkembangan sejarah, perubahan politik dan sebagainya, akhirnya satu-satunya etnik yang kekal bergelar Jawa itu Pulau Jawa. Maka dalam soal ini bukan kita menolak Jawa tidak termasuk Jawa Dwipa. Bukan. Tetapi yang kita sebutkan di sini, gambaran Jawa itu sebenarnya tidak khusus merujuk kepada Pulau Jawa, tetapi keseluruhan kawasan alam Melayu. Baik, kita lihat sedikit perbahasan berkenaan dengan perkataan Jawa Dwipa itu sendiri. Apakah sebenarnya makna Jawa Dwipa? Ini juga hal yang menarik dalam perbincangan ahli-ahli sarjana, kerana istilah Jawa Dwipa itu sebenarnya bukan bahasa Melayu, tetapi ia adalah perkataan dalam bahasa Sanskrit yang digunakan dalam menyebut nama-nama wilayah dan tempat-tempat yang terdapat di kawasan kita hari ini. Apakah makna Jawa Dwipa? Sebelum kita lihat makna Jawa Dwipa itu sendiri apa maknanya? Menurut ahli-ahli sejarah, Dwipa itulah nama yang tergabung daripada dua perkataan. Iaitu Dwi Api. Dwi Api itu maknanya satu kawasan yang mempunyai dua air. Dua air maknanya belah sini air, belah sini air. Artinya apa? Boleh terjemahkan pulau ataupun semenanjung. Pulau atau semenanjung. Dua air. Mana di sebelah kiri, kanan, dua-duanya air. Itu Dwi Api. Disebut Dwipa. Dwipa itu artinya kita terjemah secara direktnya pulau ataupun semenanjung. Kemudian yang kedua, kata Java itu sendiri. Apa dia Java? Sebenarnya Java ini kalau terjemah daripada bahasa Sanskrit memberi maksud skoi. Orang Melayu panggil skoi. Skoi ini ialah sejenis tumbuhan yang kita sebut dalam bahasa Inggeris barley. Barley itu bahasa Melayu skoi sebut. Dalam bahasa Sanskrit menyebut Java. Java Dwipa artinya pulau skoi. Apakah benar makna pulau skoi? Sebenarnya selain pada direct translation ataupun terjemah langsung daripada perkataan Sanskrit tadi, Jawa Dwipa sebagai pulau barley atau pulau skoi, Ptolemy ketika mencatatkan satu tempat yang bernama Yawadibu, yang kita bincang sebelum ni, Yawadibu, Yabadiau, bukan Yabadiau, dia memberikan terjemahan. Yabadiau itu satu tempat yang bermaksud pulau barley island dalam terjemahan. Artinya Yawadwipa itu memang betul pulau Bali. Kerana yang diterjemahkan oleh Ptolemy itu sekitar tahun 150 Masih. Yabadiau itu ialah satu sebutan yang disebut oleh Ptolemy, seorang ahli geografi daripada Iskandariah, berbangsa Yunani. Dan sebutan dia menyebut Yabadiau. Kita menyebut Yawadipa dalam bahasa Sanskrit. Dan kedua-dua perkataan itu mempunyai terjemahan sebagai pulau barley. Maka timbul persoalan, kenapa disebut pulau barley? Kan? Sedangkan sebenarnya satu kawasan yang diakui oleh ahli-ahli astronomi, ahli-ahli pengkaji dalam bidang geografi dan juga tanaman, menyebutkan bahawa sebenarnya kawasan yang bersuhu atau bercuaca khatulistiwa yang terletak 15 darjah daripada khatulistiwa, sama ada ke utara ataupun ke selatan, ialah kawasan-kawasan yang tidak boleh ditumbuhi oleh barley. Kecuali tempat tu tempat tanah tinggi yang sejuk macam Cameron Highland, mungkin boleh. Kita tahu barley tu kan banyak ditanam di negeri-negeri yang bersuhu dingin, sama ada mungkin kawasan-kawasan
yang punya kawasan panas yang terik tapi ada musim sejuk, ataupun kawasan sejuk yang hari ini terlihat di kawasan di utara Gaza Sartan. Gaza Sartan ke utara itu kawasan-kawasan yang boleh tanam barley. Adapun kawasan-kawasan Khatulistiwa tak boleh tanam barley. Kenapa dipanggil barley? Pulau itu pulau barley. Yang disebut oleh pengkaji-pengkaji yang menghujahkan bahawa barley itu dirujuk kepada satu tanaman di Pulau Jawa yang dipanggil jawawut. Jawawut. Jawawut itu sejenis bijian seperti barley juga disebut jawawut. Tapi perkataan jawawut itu dalam bahasa kita bukan sekoi. Itu disebut jelai. Atau dalam bahasa millet dalam bahasa Inggeris. Barley itu untuk sekoi, jelai untuk millet. Jelai memang ada di Pulau Jawa. Tapi barley tidak ada. Jadi bila kita menghujahkan bahawa dia diberi nama Pulau Jawa kerana dia mengandungi barley. Sebagaimana kisah kisah lama yang disebut dan dirakamkan oleh Raffles dalam The History of Java, menyebutkan bahawa satu masa dahulu seorang raja daripada Ganges atau daripada India, Aji Saka, yang merupakan seorang pengembara Hindu, datang ke Jawa. Kita tahu Jawa terujuk Pulau Jawa atau tempat mana, tapi ke Jawa. Sedangkan tempat itu ketika itu dipanggil Nusa Medang. Dan didiami oleh raksasa-raksasa. Ini cerita mitos, kan. Kemudian bila mereka melihat bahawa di sana penduduknya memakan buah Java itu. Bukan buah Java itu, bijirin yang dipanggil Java itu, maka ditukar namanya oleh Aji Saka itu bahawa tempat ni kita panggil dia Java, bukan lagi dipanggil sebagai Nusa Medang. Itu satu kita kata sebagai riwayat tradisi yang ada pada masyarakat Jawa hari ini dan dicatatkan oleh Raffles dalam The History of Java. Jadi istilah Java itu yang jadi persoalan pada kita. Sebenarnya begini, kalau kita lihat dari segi bahasa, kalau saya gambarkan Java dalam bahasa Sanskrit diterjemahkan sebagai barley dalam bahasa Inggeris, skoi dalam bahasa Melayu. Adapun jawawut yang ada di sana hari ini disebut jawawut itu sebenarnya bijirin yang dikenali sebagai millet dalam bahasa Inggeris, bukan barley. Dan dalam bahasa Melayu disebut sebagai buah jelai. Bukan sekoi, tapi jelai. Jadi untuk bandingan itu, sebenarnya sekoi dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai Java. Adapun jelai dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai kanggu. Kenapa timbul isu Jawa Dwipa, tidak Kanggu Dwipa? Nah ini hujah yang disebut untuk mengatakan bahawa sebenarnya Jawa Dwipa itu bukan merujuk kepada Pulau Jawa. Nah, kalau kerana hasil tanaman itu sepatutnya disebut tempat itu sebagai Kanggu Dwipa, bukan Jawa Dwipa. Kerana dalam sebutan-sebutan orang Melayu zaman dahulu menggunakan bahasa Sanskrit dalam mereka memahami apakah nama tempat-tempat. Setengah tempat itu memang dinamakan berdasarkan rupa bentuknya. Dan di Nusantara ini ada beberapa pulau yang terkenal yang disebut oleh orang-orang India zaman dahulu berdasarkan rupanya. Misalnya, kita ada satu tempat yang bernama Jambu Dwipa. Jambu Dwipa. Kita tahu jambu itu apa, kan? Jambu itu buah jambu. Kerana pulau itu berbentuk buah jambu. Disebut Jambu Dwipa. Sebagai Jawa Dwipa. Dan ada juga tempat disebut sebagai Amra Dwipa. Amra tu sebenarnya dalam bahasa Sanskrit maknanya buah mangga. Orang Kelantan panggil buah pauh.
Buah mangga itu Amra. Digelarkan pula itu sebagai Amra Dwipa. Kerana rupanya yang menyerupai buah mangga. Jadi dalam hal ini, kalau kita katakan bahawa Pulau Jawa itu rupa dia macam buah buah Bali. Betul tak? Tak betul kan? Maka kenapa dipanggil Jawa Dwipa? Maka soalan ini sebenarnya menolak andaian bahawa Jawa itu bernama Jawa Dwipa itu ialah nama bagi Pulau Jawa. Mungkin satu masa dulu bentuk semenanjung itu menyerupai buah Bali. Mungkin. Saya pun tak tahu. Kan? Tapi itulah antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh para sarjana yang cuba mencerap dan mengenal pasti apakah sebenarnya kedudukan, bentuk atau makna Jawa Dwipa itu berdasarkan bentuknya ke ataupun sejarahnya. Jadi apa yang lebih jelas pada pandangan Ustaz Abdullah Nakula ialah Jawa Dwipa itu bukan merujuk kepada mana-mana tempat secara khusus dalam konteks pulau atau tempat, tapi Jawa Dwipa itu merujuk kepada satu kawasan yang luas, itu di alam Melayu. Tinggal lagi persoalan yang ditimbulkan di sini ialah di manakah kota ataupun pusat pemerintahan bagi Jawa Dwipa itu. Dan berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan tadi, kita boleh membuat rumusan bahawa apa yang diketengahkan oleh Ustaz Abdullah Nakula berdasarkan pandangan Majumdar, Profesor Majumdar dan juga J.L. Muns, bahawa sebenarnya data-data prasasti, kisah-kisah perang dan banyak hal yang saya sebutkan tadi menunjukkan dia terletak di satu kawasan di pantai timur Semenanjung. Sama ada berasaskan kepada elemen emas ataupun berdasarkan kepada kedudukan geografi dan juga astronomi, berdasarkan kepada jarak pelayaran dan berdasarkan maklumat-maklumat politik yang berlaku. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya ketika orang-orang Cina mencatatkan Shepo ialah sebuah kota yang terletak di Holotan. Maka Holotan itulah yang digambarkan. Kalau di pantai timur, Holotan itu sudah pasti Kelantan. Maka kedudukan ukuran pantai timur itu dan juga kenyataan catatan Cina pada abad ke-5 yang menyebutkan lokasi Shepo itu Holotan. Maka di situlah sebenarnya satu keadaan sejarah yang belum dapat kita pecahkan sebagai suatu yang terbukti secara empirik, kerana masalah yang dihadapi oleh kita di Nusantara ini ialah bukti-bukti sejarah yang nyata seperti artifak, monumen dan seumpamanya memang tidak banyak di Semenanjung. Berfaktor. Yang pertama kerana faktor monumen-monumen ataupun bangunan-bangunan yang dibina di kawasan Semenanjung ni kebanyakannya berasaskan kayu, tidak berasaskan batu. Menyebabkan dia mudah hilang. Runtuh, hilang 1000 tahun kemudian. Kemudian yang kedua kerana keadaan cuaca dan juga musim-musim di tempat kita tak ada musim sejuk, tak ada musim panas, musim bunga, musim luruh, tapi kita ada musim banjir. Jadi banjir-banjir yang selalu berlaku di musim tengkujuh yang telah menyebabkan berlakunya perubahan-perubahan daratan, perubahan aliran sungai dan juga telah menenggelamkan sebahagian daripada monumen-monumen juga artifak sejarah itu, yang menyebabkan kita sehingga hari ini tidak dapat menunjukkan secara jelas apakah bukti-bukti nyata tentang hal tersebut berbanding dengan Pulau Jawa yang punya kedudukan dan juga suhu yang agak berbeza dengan kita di sebelah selatan,
Dan Pulau Jawa itu oleh kerana mereka mempunyai gunung-gunung yang besar dan juga gunung-gunung berapi yang sentiasa aktif meletus sampai hari ini, sumber-sumber gunung itu kemungkinan membolehkan mereka membina monumen-monumen ataupun artifak-artifak sejarah yang berasaskan batu, seperti beberapa candi yang besar yang terdapat di Pulau Jawa sekarang ini, dan juga penemuan prasasti catatan pada batu itu yang telah menyebabkan ahli-ahli sejarah cenderung untuk menerima Jawa sebagai makna kepada Jawa Dipa berdasarkan bukti-bukti sejarah yang nyata berbanding dengan tempat-tempat lain di Semenanjung. Sebenarnya sebutan kita Gangga Negara dan seumpamanya itu pun sebenarnya kita belum boleh melihat secara khusus bukti-bukti nyata yang menunjukkan bahawa banyak sekali ada tanda-tanda. Kerana kita di Kelantan, yang paling kemudian yang kita dapat lihat kesan-kesan tinggal itulah kesan-kesan runtuhan kota-kota yang dibina pada abad yang ke-18. Abad ke-18 ke hadapan. Itu yang paling lama kita dapat lihat. Termasuk Masjid Kapur Laut yang kita anggarkan dia berumur lebih 300 tahun. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, beberapa perbincangan kita pada malam ini untuk kita melihat rumusan-rumusan fakta-fakta yang ada dan kita melihat sebenarnya pandangan Ustaz Nakula lebih cenderung berdasarkan pandangan-pandangan sarjana dan juga bukti-bukti yang kita sebutkan tadi mengatakan bahawa Yawadwipa itu ialah sebuah empire yang meliputi seluruh kawasan Nusantara. Kita bincang dah awal sebelum ni. Dan kota atau pusat pemerintahnya terletak di pantai timur Semenanjung ataupun lebih khusus lagi ialah di Kelantan. Apakah dia satu karya misteri, mitos ataupun hanya legenda? Kita akan perkatakan kemudian dalam siri-siri yang akan datang. Sekian dahulu untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dan manfaat daripada perbincangan ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.